Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا فاغفر لنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada madah sejarah ringkas terhadap ilmu tasawuf. Setelah daripada kita menerangkan tasawuf ni ada dua pemikiran, dua madrasah. Madrasah pertama dinamakan tasawuf al-amali, tasawuf yang kita nak membentukkan diri. Ini tidak dicela di dalam agama kita. Adapun satu lagi tasawuf dinamakan tasawuf al-falsafi, tasawuf falsafah. Inilah tasawuf yang dicela di dalam agama kita. Apabila ulama itu cela tasawuf, iaitu kena pada tasawuf falsafi. Setelah daripada kita tengok dan menyata dengan cara detailnya, kita turun kepada tasawuf, iaitu tasawuf dalam masalah melampaui. Yang kita nak cakap iaitu tasawuf wahdatil wujud, tasawuf hulul wal ittihad, tasawuf ahli ibahah. Yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahulah sini ni biiznillahi ta'ala. Jadi malam ini
kita nak tengok perbezaan di antara at-tasawuf wahdatil wujud dan hulul wal ittihad. Hulul wal ittihad. Kita telah menerangi dah melampaui tasawuf tu macam mana, tasawuf wahdatil wujud tu macam mana. Cuma malam ni kita nak mari tengok beza sikit di antara tasawuf wahdatil wujud, tasawuf al-hulul ittihad. Makna lagu makna. Apabila sebut tasawuf al-hulul, hulul ni makna kata masuk dua perkara yang masuk duk le satu muka, itu makna hulul. Seumpama sejuk tadi itu masuk duk di dalam batu ke, duk dalam besi ke, duk di dalam kaca ke, duk dalam kayu ke, kata gila. Maka rupa lagu tu dinamakan hulul. Hulul makna masuk. Benda lain yang masuk duk di dalam itu. Maka apabila kita dengar perkataan ataupun pendapat tasawuf al-hulul, maknanya Allah Subhanahu wa taala itu masuk duk di dalam makhluk. Masuk duk dalam apa? Masuk duk dalam makhluk. Yakni pendapat bahawasanya makhluk itu adalah tempat Allah, iaitu kena kepada hal, kena kepada perkara yang masuk. Masuk kepada apa? Masuk kepada diri makhluk. Kalau gitu, apabila sebut kata tasawuf hulul wal ittihad ini, ia ada wujudul haq, adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu hal, keadaan. Yang kedua ada wujudul makhluk, ada muga, iaitu kena pada tempat mahal. Jadi Allah Subhanahu wa taala masuk duk di dalam tempat. Seolah kata jadi satu seumpama roh dengan jasad. Roh ni benda lain, jasad ni benda lain. Kalau kita nak takbir mengikut definisi takrif dia, cuma yang masuk gi mari. Roh tak berhajat pada jasad, tapi jasad itu berhajat kepada roh. Kalau tidak ada roh, rusaklah jasad tadi itu. Maka nak jaganya jasad, pasti roh tadi itu masuk duduk di dalam jasad. Tasawuf al-hulul wal ittihad, yakni dia kata nak jaganya makhluk ni pasti Tuhan itu masuk duduk dalam makhluk. Ni cara-cara pemikiran yang tak ada dalam Islam, bahkan ada di luar daripada al-Islam. Ada luar pada Islam. Apabila kata ada luar daripada Islam, orang Islam itu bawa. Apabila kata orang Islam itu bawa, nampak kata Islam, sebenarnya bukan ni Islam. Ini perkara-perkara yang kita wajib kena faham, wajib kena tahu, wajib kita itu memahami tentang ini perkara dengan cara moleknya. Itu perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Jalan ni yang dijalankan oleh orang hak kata Tuhan tu masuk duduk dalam makhluk ni, siapa di kalangan tokoh ulama tasawuf? Iaitu dinamakan Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in ini dan orang lain daripada dia pun banyak lagi, cuma dia sebagai ketua, sebagai kemocok. Dia kata Allah Subhanahu wa taala ni masuk duduk di dalam makhluk, duduk dalam muka. Inilah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena tambih, kena jaga daripadanya. Adapun tasawuf wahdatil wujud, ya bukan lagu tu.
Tasawuf wahdatil wujud mana kata diri makhluk tu kena pada diri Tuhan benda tulah-tulah. Tak ada beza. Adapun al-hulul wal ittihad, dua perkara yang beza tapi masuk pergi mari. Nak kita faham. Adapun tasawuf wahdatil wujud, makhluk dengan khalik benda tulah. Tak ada beza. Tak ada perbezaan di antara dua perkara. Itu ikut tu. Ini hak yang kedua tu, iaitu tasawuf wahdatil wujud ini diberjalan akan dia oleh Ibnu Arabi. Mana kata Ibnu Arabi lah yang berjalan, Ibnu Arabi lah yang ambilnya cara mikir ini mari duk di dalam akal fikiran manusia. Sehingga orang tu pakai ikut, orang tadi itu pakai turut, bukan sorang lah. Cuma apabila sebut kata Ibnu Arabi ini, dia adalah ketua. Hak ikuti dia banyak lagi. Ibnu Farid. Ibnu Farid ni pun jelas juga. Dia juga kata lagu tu juga. At-Tilmasani jelas juga. Dan Tashtari. Nama At-Tashtari tadi itu salah seorang daripada ulama tasawuf falsafi ni hak kata Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan, jelas juga. Cuma ada perbezaan tak banyak lah. Sehingga Ibnu Al-Tilmasani ni dia haruskan di dalam mazhab dia ni menikah dengan mak sendiri. Mak dia sendiri boleh menikah. Saudara perempuan dia sendiri pun boleh menikah juga. Sehingga dia faham kata, dan dia katalah, dia tafsir kata Quran semua itu adalah menyungutu Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Quran ni dia beza di antara makhluk dengan khaliq. Adapun di sisi mazhab dia tak ada beza. Di antara makhluk dengan khaliq benda tu lah. Sebab itulah dia kata Quran ini bukan kemocok kita nak pakai. Bukannya matlamat yang kita nak pakai. Bahkan pasti kita kena tafsir mengikut batinnya. Tak boleh kita tafsir mengikut zahir. Ini perkara-perkara yang nyata kata salah dengan agama kita yang wajib kita menjauhi diri daripadanya. Dia binasa pada tahun 990 Hijrah. 990 Hijrah. Adapun Ibnu Farid tadi itu dia meninggal, makna kata dia itu binasa pada tahun 932 Hijrah. Mati di mana? Mati di Mesir. Sehingga Sufiyah ni kebanyakan dia ni itlaq di atas Ibnu Farid tadi itu dengan Sultan Al-Ashiqin. Sultan Al-Ashiqin ni maknanya raja yang dia tadi itu hati senantiasa duk ingat. Senantiasa duk ingat. Ashiqin mana duk ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Tuhan lah. Sebenarnya tak. Dia ubah ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kata di dalam perkataan dia perkara-perkara yang menyerahi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bawa datang mari. Dia ada satu nazar syair hak dia tulis tu nama Nazma As-Suluk. Nazma As-Suluk ni iaitu cara-cara kita nak bersuluk. Cara-cara kita nak pesing suluk lah. Ada bahasa Jawi kita nak sebut ni, nak suluk ni kena gini. Salah satu daripada kitab hak dia duk buat muqarrar dengan cara belakang tabir tadi tu, ni kitab Nazma As-Suluk yang mengajak dalam kitab tu kepada wahdatil wujud dan wahdatil al-adyan. Wahdatil wujud dan wahdatil al-adyan. Dan disyarahkan oleh Siraj An-Nahdi. Siraj An-Nahdi ini salah seorang daripada tokoh ulama sufi lah yang syarahkan kitab Nazm As-Suluk. Siraj An-Nahdi ini mati pada tahun 773 Hijriyah. 773 Hijrah. Dan Al-Qashani
An-Nabal apa nama ni, Sa'id Al-Farghani dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama sufi yang mensyarahkan akan kitab bagi Ibnu Farid dinamakan Nazm As-Suluk. Nazm As-Suluk. Seterusnya, mereka ini pakat sebulat suara lah. Kata Ibnu Arabi ni adalah orang yang tinggi sekali di kalangan tokoh-tokoh mereka. Sebab itulah kita tengok orang-orang tasawuf ni, tasawuf falsafi lah maksud, apabila sebutnya Ibnu Arabi, memang mereka itu junjung tak kepala belaka. Tetapi ulama al-Islamiyah kita ni, ulama Islam, golikkanlah dia taknya ambil tak mereka ini di atas kepala kerana pendapat dia, perkataan dia menyalahi, menyenggah dengan agama kita dengan cara jelas dan terang. Tak ada jadi beza di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Cuma amat nak kemukakan di sini biiznillahi taala laqab yang diletakkan, gelaran yang diletakkan oleh Sufiyah terhadap Ibnu Arabi. Dia di sisi mereka ni orang panggil Qutbul Akbar. Kutub Al-Akbar. Kutub ni mana kata aulia, wali yang besar, ataupun dinamakan Al-Kibrit Al-Ahmar, bergesek merah. Apa mana? Mencucuhkan cahaya daripada Ibnu Arabi inilah. Ataupun Khatam Al-Awliya, penutup bagi segala awliya. Tak ada siapa yang lebih daripada tu. Masya Allah. Kita apabila tengok kepada laqab, perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang disebutkan, membawa pada kita ni terkadang tertarik kalau kita tak kenal mereka dengan cara sejarahnya. Dengan itu, kita sebagai orang Islam, kita kena belajar, kena tahu, kena jelas dulu sebelum daripada kita nak letaknya pendirian kita, pahaman kita, amalan kita, pasti kita kena faham dulu, reti dulu, ada ilmu pengetahuan dulu, belum daripada kita nak ikut apa-apa perkara. Jadi, kitab dia ni, depan kita ni, ada seolah kata boleh kita tengok dengan mata kepala. Maksudnya kitab Ibnu Arabi ada depan kita, boleh tengok dengan mata kepala. Tak ada larilah daripada apa yang kata, daripada perkara-perkara hak mau sebut saat ni. Lalu orang sufi ni nak buat macam mana terhadap pendapat-pendapat, perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu tu, bagaimana nak buat? Sedangkan perkara-perkara ini menyengahi dengan agama kita dengan cara sorehnya. Maka di situ ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat mula-mula di kalangan ulama iaitu mereka yang menghukumkan kata Ibnu Arabi adalah bukan orang yang beriman, bukan orang Islam. Kenapa? Kerana di dalam kitab dia tadi itu menunjuk di atas pegangan, menunjuk di atas pendirian, menunjuk di atas pahami, menunjuk di atas jalan ni yang nak berjalan. Maka nyata kata Ibnu Arabi ni bukan daripada orang yang beriman, bukan daripada orang Islam, bukan daripada orang yang ikut jinjak langkah Sayyidil Anam, iaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Banyak di kalangan ulama yang menghukumkan Ibnu Arabi dengan itu perkataan, iaitu kata bukan orang beriman, dia antik. Yang pertama di kalangan ulama iaitu Zainuddin, Imam Zainuddin Al-Iraqi, dan anak dia Waliyuddin Ahmad Al-Iraqi. Dua-dua orang tokoh ulama ni kata dia bukan orang yang beriman.
Dan Syekh Alauddin Al-Bukhari kata dia bukan orang beriman. Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdussalam kata dia bukan ulama. Itu kata bukan dia tu orang yang beriman, orang Islam. Ibnu Daqiq Al-Aid ialah juga hukum kata Ibnu Arabi bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Ibnu Jazari Asy-Syafi'i, Ibnu Jazari Asy-Syafi'i tokoh ulama ma'ruf. Muhammad bin Yusuf tadi itu Al-Jazari kata Ibnu Arabi ini bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga hukum kata Ibnu Arabi bukan orang yang beriman, bukan orang Islam. Badruddin Ibnu Jamaah juga Imam Badruddin Ibnu Jamaah hukum kata Ibnu Arabi bukan orang yang beriman, bukan orang Islam. Taqiyuddin As-Subki, Imam Subki hukum gitu juga. Sirajuddin Al-Bulqini juga hukum kata Ibnu Arabi bukan orang yang beriman. Lain lagi banyak, Ibnu Katsir pun sama ya. Ibnu Katsir tuai kitab tafsir tu pun supa, tuai kitab Bidayah wan Nihayah banyak. Siapa dia nak pergi tengok, ya ada satu karenge yang dikarangkan oleh ulama namanya Tanbihul Ghabi fi Takfir Ibnu Arabi. Tanbihul Ghabi fi Takfir Ibnu Arabi. Ya bawa data di situ tu ulama-ulama yang hukum kata Ibnu Arabi ni bukan orang Islam, bukan orang yang beriman, bahkan keluar tubik daripada ajaran Islam, keluar tubik pada ajaran orang yang beriman. Kemudian mari tengok darajat yang kedua. Ni balik ke orang Nusantara kita duduk sini. Ada pun orang Arab dan kebanyakan orang yang duduk di atas bantasan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahli Sunnati wal Jamaah mazhab salaf, jalan dengan pendapat pertama saat ni. Yang kedua ni iaitu mereka kata semua perkara-perkara yang kata adalah kitab Ibnu Arabi yang menyalahi Nabi, menyalahi Tuhan, itu adalah madsus. Madsus ni maknalah mana? Makna kata perkara ni dibubuh, dikata, dirayak, sedangkan dia tak ada kata balas tu. Orang lain kata, tuduh lah kalau kita kecek bahasa kita ni. Orang panggil madsus. Madsus di atas Ibnu Arabi tidak sahnya nisbah kepada Ibnu Arabi. Tidak sah dia kata. Seolah kalau kita nak kecek dengan cara mudah ke, lembu seekor tu habis nyawa, kita ambil daun pisau pergi katuk ni ya tak likung. Seolah kata tak melimputi habis. Bagaimana lembu seekor hak besar tu daun pisau selar tu satu helai tu kita pergi letak nak pergi tudung habis, ya bukan dia. Di dalam kitab Fusul Al-Hikam dan di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, hak Ibnu Arabi tadi itu karang Allah. Dalam tu penuh benar bukan setepat, penuh benar bukannya satu ibarat yang menunjuk kata dia kata tadi itu menyalahi Tuhan, menyalahi Rasul, menyalahi agama Islam, menyalahi jalannya orang beriman. Tetapi kenapakah ada setengah ulama yang kata dengan ini pendapat? Kerana dia tadi itu kasih gidah. Sebab tu orang kita ni nak menerima Islam, ya kasih ni salah satu daripada sifat hak manusia hak Tuhan beri. Cuma belum daripada kita nak pergi kasih kepada satu perkara, satu muka, kita pilih dah biar dulu. Sebelum daripada kita nak sipurkan hati dengan dia, kita tengok dulu. Kata orang tu macam mana? Kita tengok sendiri. Jangan orang tengok terhadap kita. Tak. Kita tengok sendiri. Tengok dengan mata kepala sendiri. Jangan dengar orang. Tengok dengan mata kepala sendiri. Molek kata molek. Hukum melah mana? Cenggah dengan agama, cenggah dengan Islam, cara berimej kalah mana? Tengok sendiri. Baru kita pocok, sipurkan hati, we tetap duduk gitu. Kemudian, apabila kasih gidah belum daripada tengok, jadi tercocok, tertanam dah di dalam hati,
Apabila orang main royak kata Ibn Arabi ni kecek lagu ni, mula dia nak tolak orang royak tu. Dia pun tengok sendiri dalam kitab tu benda-benda yang mukhalafah dengan agama, tapi tak boleh nak terima dah. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Hak tu hak kita takut. Jadi berjerak, masuk, bersera di dalam hati tadi tu, berasa kasih kepada anak lembu hak Samiri buat tu. Sebab tu dia tinggal agama hak Musa bawa datang mari. Kita pun jangan lagu tu. Yang ketiga, mereka yang engkar wahdatil wujud, sebagaimana pendapat yang dia tu nak berjalan, tetapi dia kata wajib kita mentakwilkan lafaz-lafaz hak menunjuk pada kekufuran yang ada di dalam kitab Ibn Arabi, supaya kita tanggung di atas makna-makna hak tak kufur. Hak ni setengah daripada orang Nusantara kita jalan ada juga lagu ni. Ya kecek lagu tu, maksud lagu ni hanya takwil gitu. Ya pindah gitu. Ya royak kot lain gitu. Tu perkara-perkara yang kita kena tambah. Terkadang kita tertipu dengan perkara-perkara tersebut kan tak? Masalah kita tengok dengan mata kepala kita, kata benda tu adalah seekor binatang, arnak kan kita kata. Tiba-tiba orang kata dak ni bukan arnak, ni burung. Sebab dia ada telinga, ada tu, ada ning, ada bulu, ada gapo. Kita nak percaya ke tak? Kita boleh nak terima ke tak? Nak tahu arnak tu jadinya burung? Boleh. Ini perkara yang kita tak makan pada akal. Juga masalah perkataan sebut ibarat kita supaya kalulah benda tadi itu jelas dah, terang dah, kata ning adalah benda salah, ning adalah benda tak betul, ning adalah benda yang tak kena. Bagaimanakah kita nak pergi terima, nak pergi takwil ikut mana lagi? Ini cara-cara menakwil ni dia buka pintu nakwi orang tadi itu jadi buat main-main dengan syarak. Bagi orang hak takwil tadi tu ada lawazim yang salah banyak perkara. Lawazim yang salah mana lagu mana? Mana perkara yang menyalahi jalan ni banyak perkara. Banyak sampai setara mana? Terkadang Quran sebuahnya takwil bilicing. Nakwi kena dengan apa yang dia nak berjalan. Apa yang nak berjalan tadi bukan hak Tuhan nak. Bukan hak Tuhan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau. Ini perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil perhatian biarkan jelas molek sini supaya kata kita tak terlari daripada jalan ni hak asli kita, jalan ni hak asal kita. Baik. Itu adalah 3 pendapat yang ulama kita berjalan. Dan amba sendiri sebagai pendirian dan majlis kita nak seru kepadanya, iaitu pendapat pertama itulah utama yang kita kena ambil, iaitu pendapat yang ulama jalan kata Ibn Arabi ni adalah tak ada kena mengena dengan Islam, dengan orang yang beriman. Baik. Itu pendapat para ulama kita. Dia kata tu bukan kata dengan hawa nafsu. Dia kata dengan alasan, kata dengan keterangan, kata dengan penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya kalimah al-ilah. Kita nak pindah daripada apa yang kita menerang saat ini tu, iaitu satu lagi al-ilah di sisi sufiyah wahdatil wujud ni makna gapo? Ilah di sisi dia. Sebab tiap-tiap perkara tadi itu ia ada istilah. Lafaz-lafazullah, tetapi pengertian makna yang diberikan oleh alim ulama mengikut ilmu hak ia berjalan masing-masing. Jadi pegangnya kumpulan sufiyah wahdatil wujud ni dia pegang kata Tuhan tadi itu iaitu kena kepada perkara yang ada mutlak. Perkara yang ada dengan cara mutlak. Ada dia tu suci daripada kita tu itlak. Walah mana? Ada mutlak.
Suci dia daripada itlaq. Lah mana? Yakni ada semata-mata ada, tak boleh kita mensifatkan dia, tak boleh kita menamakan dia, tak boleh kita beri pengertian baginya, tak boleh. Bahkan semata-mata kita itlaq cakap di lidah kita kata dia tu perkara yang ada. Itulah orang panggil martabat al-ahadiyah. Martabat al-ahadiyah mana kata lagu mana? Mana Tuhan tadi itu tak dikenal akan diri dia, tak akan dilihat akan zat Tuhan, tak dia akan kenal akan dia, tak di mengetahui akan dia oleh mana-mana orang. Oleh mana-mana orang. Hak apa boleh jadi gitu? Kerana dia ni perkara yang ada pasing mutlak. Seolah kata ada dia tu benar ada apabila itlaq kena pada Tuhan hanya jua, tak ada pada hak lain. Dengan sebab itulah dia kata maka tidak daripada sesuatu benar ada malaikat kena kepada diri zat Tuhan dah. Kena pada diri zat Tuhan dah yang tak boleh kita nak gi kata lagu lain. Ni pahami mereka. Pahaman yang luar daripada pahaman Islam, luar daripada pahaman orang yang beriman. Amoraya hanining supaya nak kita tadi itu tahu gatik. Kalau kita tak mengaji gini, orang hak mengaji ilmu pesening ni dia tengok kita ni tak kenal Tuhan. Dia tengok kita ni tak faham Islam. Sedangkan dia duduk luar daripada ajaran Islam faham dia tu. Luar daripada ajaran orang beriman, faham dia tu, duk luar tu. Cuma dia akakkan diri dia, faham dia atas daripada orang faham hak sebenar. Sebab itulah kita nak faham bab Tuhan, nak fahamnya bab agama, bab beriman, pasti kena tengok sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita usaha nak pergi dengan cara sendiri, persendirian kita. Jangan kita buat lagu tu. Sebab apa? Sebab kalau kita buat lagu tu nescaya kita sebagai orang ni tak akan sampaikan kepada matlamat yang kita nak pergi. Matlamat yang kita itu nak capaikan. Ia tak akan sampai. Apa tak akan sampai? Kerana kita tadi itu tak akan kenal Tuhan. Malaikat apa yang dijelaskan oleh Tuhan dalam Quran ataupun apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sabit daripada baginda. Mereka ini apa yang kata faham agama dengan cara takalluf. Apa makna takalluf? Yang ni nak faham agama mengikut cara dia sendiri, bukan faham agama mengikut cara yang Allah Subhanahu wa taala memahami. Nak faham tu bukan. Ni perkara-perkara yang kita tadi itu kena jaga diri supaya kata kita tak lari daripada apa yang kita nak jalan lagi kepada jalan ni hak sebenar. Dan perkara yang jadi silap jalannya orang berpahaman dengan wahdatil wujud ni iaitu gapo? Yakni ia himpun di antara tashbih dan tanzih. Himpun dua masa tadi itu sekali. Sebenarnya at-tanzih membersih. At-tashbih kita menyerupai dua perkara ni adalah naqidan. Perkara yang tak boleh nak berhimpun dalam masa tula. Cuma di sisi wahdatil wujud, dia kata tak boleh kita nak himpun dalam masa tula. Ni perkara kodok pelik semata. Kodok jadi atas daripada pahami orang Islam hak sebenar. Sebenarnya Islam ia tinggi pada orang, tak ada hak lebih pada tu. Cuma ia jadi faham tak kena ni sebab apa? Dengan sebab dia bawa ajaran-ajaran yang salah. Ia kata di sisi wahdatil wujud ini, mereka yang berjalan mengikut wahdatil wujud, pendapat wahdatil wujud, wajib kita himpun di antara kita membersihkan Tuhan dan kita tashbih Tuhan. Alah mana? Ia kata tashbih Tuhan dengan makhluk ni apabila kita tilik kepadanya
sekiranya dia tadi itu kena kepada satu perkara, satu muga. Kalau kita nak kira balik kata diri dia, salah kata, lah benda yang menyerupai, benda yang kita menyerupai. Adapun kita membersihkan Tuhan daripada musyabahah makhlukat, apabila kita tilik kepada Tuhan itu sekiranya dia tu ada, semata-mata ada. Makna kata ada Tuhan ni semata-mata ada, tidak boleh kita tadi menyifatkan dia, menamakan dia dan sebagainya. Sebab tu dia kata kalau kita nak tilik balik zat Tuhan, salah kata kita menyerupai. Kalaulah kita nak tilik balik kata Tuhan tu semata-mata sebut tak, hak ni kita nak membersihkan Tuhan. Dia kata kalau kita hipungnya dua perkara ni, barulah kita dapatnya maqam ma'rifah, maqam yang tinggi, maqam yang atas. Kalau tidak, nescaya kita tak kenal Tuhan. Itulah mukmin di sisi mereka. Ni perkara-perkara terkadang kita sendiri tak biasa dengar juga, tapi ulama royak mari di dalam kitab-kitab mereka, menyata di dalam buku-buku mereka, supaya kita ni tak terlari daripada kita tadi itu kena mengaji, belajar. Tambah lagi ilmu pengetahuan kita, supaya kita boleh mengsepakkan cara mikir yang salah ini, tubik daripada diri kita, tubik daripada pahaman kita. Kalaulah kita faham agama ni tak kena, fahamnya Islam tak kena, nescaya kita tak boleh nak dapatnya maqam yang tinggi dalam Islam ni sadah, dan tak selamat kita dalam dunia, tak bahagia kita di dalam alam akhirat nanti. Dengan sebab itu, pahaman seorang ni hak tu hawi umur kita ni, inilah matlamat hak kita mengaji. Tak kira kita mengaji di mana, kita mengaji terutama mengaji agama, mengaji cara kita nak faham agama ni matlamat dia. Supaya nak kita faham betul dengan cara-cara yang diberjalankan oleh alim ulama kita, yang menyata pahaman tadi itu daripada Tuhan, daripada Rasul, supaya kita tak terlari daripada kacing asal, sehingga kita keluar tubik daripada mana? Keluar tubik daripada bantasan jalanan hak kita, hak asli. Dan di sisi Ibnu Arabi dan sebagainya, Al-Kaun. Kaun ni mana lagu mana? Yakni cakrawala kita ni kena pada Tuhan dah. Al-Kaun huwal ilah. Makna kata cakrawala ni sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata, Ibnu Arabi kata dalam fusul, dia kata faqul fil kaun. Maka kata olehmu di dalam masalah kaun tadi itu, kaun ni makna cakrawala, masyi', apa yang mung itu kehendak. In syi'ta qul, kalau mung kehendak mung kata gini, huwal khalq, iaitu kena kepada kejadian. Wa in syi'ta qulta huwal haq, kalau mung kehendak nak kata kaun ini kena kepada al-haq, al-haq kena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun nak kata gini boleh, wa in syi'ta qul huwal haqqul khalq, dia ni Allah serta apa nama cakrawala ni benda tulah. Moga di sisi dia tadi itu, lah tak ada lari lah daripada gapo, daripada perkara-perkara yang kita rakyat saat ni kata ya i'tiqad makhluk tu Tuhan, Tuhan tu makhluk. Wa in syi'ta qulta la haqqa min kulli wajhin wa la khalqa min kulli wajhin. Kecak kita pun boleh. Tidak ada Tuhan daripada setiap wajah, tidak ada makhluk daripada setiap wajah. Nak ayat kata nak kata makhluk dengan cara 100%, tak boleh. Nak kata khalik dengan cara 100%, tak boleh. Boleh juga. Sebab tu Allah di sisi mereka ni banyak. Terkadang dia kata la haqqa fi kulli wajhin wala khalqa fi kulli wajhin. Banyak yang kecek mari. Istilah-istilahat dia ni ulama kita ni degi suluh tengok, dogi tengok, dogi bercara, dogi bincang, supaya kita ni umat manusia tak terlari, tak termakan dengan huraian yang dihuraikan oleh mereka-mereka
yang tak betul dengan ajaran. Sehingga dia kata adalah syair dia kata kan, fala tanzurul ain illa ilaih wala yaqa'ul hukm illa alaih. Maka tak melihat oleh mata malaikat kepadanya dan tidak jatuhnya hukuman malaikat di atasnya. Jadi ulama dia syarahlah mana di sini. Tengok aku pak di bawah tu bagi ada siapa ada kitab tu muka 152. Asy-syatrul awwal muraduhu fi kullu ma taqa'ul ain alaihi fil hayah huwa Allah. Yakni tiap-tiap perkara yang kita lihat di atasnya dengan mata kita pada masa kita hidup kena pada Allah Taala belaka dah. Supaya kita tengok gapo Tuhan dah tu. Ni apa panggil maqam syuhudiyah di sisi mereka. Mereka tak menamakan maqam wahdatil wujud. Takut orang tak boleh terima juga. Tapi dia kata maqam asyuhudiyah. Maqam syuhudiyah ni maknalah mana? Yakni tiap-tiap perkara yang mata kita nampak, maka dia tu kena kepada Tuhan dah. Hak kita ada hitam tu kena pada Tuhan dah. Pas kita sekarang ada hitam apa? Ada hitam kitab kita ni. Kitab ni kena Tuhan dah. Masalah banyak. Masalah banyak. Ini Imam Al-Bulqi ni sebut di dalam kitab dia. Sebut di dalam kitab dia. Adapun wala yaqa'ul hukmu illa alaih. Asy-syatru tsani muraduhu karakter yang dua ni maksud dia apa? Inna kullama nahkum bihi 'alal asya' fahuwa fil haqiqah mahkumun bihi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. In kana jamadan aw hayawanan aw asnaman. Tengok. Jika tiap-tiap perkara yang kita hukum dengannya di atas sesuatu, maka pada hakikatnya kita hukum dengannya di atas Allah Subhanahu wa taala. Kita buat keputusan gapo jatuh tak Tuhan belaka. Tak kira benda tadi itu nak panggil jamat. Jamat ni tokoh batu. Tokoh batu ataupun binatang ataupun asnam berhala, semua tu Tuhan belaka. Tak ada beza. Hak ning lah dinamakan pada masa kita duduk orang panggil wahdatil adyan. Nak samakan di antara semua agama. Yang nak berjalan hari ni seumpama orang-orang besar-besar dalam negeri Arab lah ni nak jalan hak tu, nak jalan dalam dasar wahdatil adyan. Ni salah besar kita kalau kita termakan dengan cara mikir lagu tu, nescaya kita ni lah punuh iman dah, punuh Islam dah, tak masuk dah syurga. Sebab apa? Sebab kita buat sama di antara perbuat apa di antara benda hak benar dengan benda hak salah. Buat sama di antara Allah Taala dengan bukan Allah. Buat sama di antara Islam dengan jahiliyah. Buat sama di antara kufur dengan iman. Habislah kita. Benda ni kita duk berasa khayal ya kata benda tu molek, sebenarnya tak. Benda ni adalah benda tak molek. Dan di sisi wahdatil wujud yang kita nak kemukakan lagi di sini supaya kita ni boleh tahu. Perbuatan hamba kena kepada perbuatan Tuhan. Pada hakikat perbuatan Tuhan. Ni satu perkara yang kita kena jaga biar ke molek-molek. Banyak ni orang kita ni tak faham sini sebenar hakikat hak kita duk buat ni Tuhan bukan kita. Gi kalau kita kecek lagu tu. Hakikat ni Tuhan duk buat bukan kita duk buat. Ni salah besar. Kita sebagai orang Islam kalau kecek lagu ni salah besar. Fi'lul 'abd ainul fi'lil rabb. Fi'lul 'abd iaitu perbuatan hamba kena kepada perbuatan Tuhan. Berkatanya Ibnu Arabi di dalam kitab Fusul dia lah. Dia kata bagi kita ni sebagai manusia ni, dia kata wal amalu yanqasim ala thamaniyata a'dha minal insan. Iaitu amal tadi itu muqassamun, dibagi di atas 8 anggota daripada manusia.
8 anggota daripada manusia. Maka dia kata sesungguhnya telah mengkhabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya tiap-tiap anggota tadi daripada hak 8 tadi itu dia tak buat kerja lain daripada sebenarnya hak Tuhan buat. Cuma rupa tu kita. Rupa tu rupa manusia. Tapi pada hakikat yang sebenar Allah Subhanahu wa taala yang buat. Tak lain daripada tu. Sebab itulah kita dengar setengah-setengah daripada orang wahdatil wujud ni, dia kata gitu sungguh. Sebenarnya kita ni hakikat perbuatan kita ni Tuhan hak dak buatnya. Nah, ada video orang hantar mai kepada majlis. Ada orang duk mengajar lah. Cuba dengar sikit. Dia kata gitu sungguh. Kata kan? Kata perbuatan hamba ni hak kita dak buat ni, pada hakikatnya Tuhan hak dak buat sungguhnya, bukan kita. Kita ni majaznya, bukan hak sungguh pun. Ini bahaya makan diri. Kamar dia waktu bit ayat juga. Waktu bit ayat juga supaya nak orang percaya ni kena jawab ayat Quran. Bila-bila duk royak kata bersamira dia duk royak kata orang hak waktu bit ayat Quran di kalangan orang mazhab salah ni, mereka ni waktu bit ayat Quran tapi tak kena. Kayuh giko dia bukannya Quran nak lagu tu. Mari kita tengok ayat waktu bit. Ayat yang waktu bit, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan tidak melontar oleh engkau ya Muhammad id, tak kala engkau itu melontar. Tuhan isbat perbuatan bagi Nabi. Id ramaita, tak kala mung itu buat khija, mung itu lontarkan pasir di atas muka orang-orang yang tak beriman. Walakinallaha rama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang sampaikan pasir tadi itu masuk di atas mata-mata, dalam mata-mata orang yang tidak beriman. Ayat ni hujah di atas kamu, bukan hujah bagi kamu. Hujah di atas kamu lagu mana? Ayat ni mengisbatkan kata perbuatan hamba tu ada, perbuatan Tuhan tu suku. Kamu nak buat sama di antara perbuatan hamba dengan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan tu hakikat, perbuatan hamba tu majaz. Ini salah. Kalau nak jalan seperti itu, pun tak kena lagi. Sebab apa? Sebab ayat ni ayat sakut paut dengan mukjizatin Nabi Muhammad SAW. Bukan semua orang. Terkadang kita pungar pasir tak masuk mata orang berbelana. Banyak lagi. Tak sampai pada matlamat, tak sampai pada maksud. Bukan sikit. Ni. Ini kita kena faham, kita sebagai orang Islam. Juga masalah Nabi Ibrahim AS letak pisah di tekak Nabi Ismail, tak masuk pisah di tekak Nabi Ismail. Jelas juga tu. Istidlal tak kena pada tempat itu masalah mukjizat. Bukan masalah perbuatan Tuhan kena pada perbuatan hamba kena pada perbuatan Tuhan, tak kena. Sebab tu ulama ahli sunnati wal jamaah kalau nak kata-kata semua perbuatan hamba ni kena pada perbuatan Tuhan belaka. Kalau gitu perbuatan hamba ada dua. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang jahat. Sungguh ada. Orang kita ni dalam 24 jam ni ada buat molek, ada buat salah, ada buat benda pahala, ada buat benda berdosa. Sungguh ada. Nak lari tak lepas tu dua perkara tu. Apabila kata-kata tiap-tiap perbuatan Tuhan itu, tiap-tiap perbuatan hamba ni kena pada perbuatan Tuhan selalu. Kalau kita orang curi sebenarnya Tuhan curi kena. Sebenarnya orang hak berzina tu Tuhan hak sebenar hak berzinanya kena. Lepas tu Tuhan sebenar hak berzina, lepas Tuhan suruh pukul pula, suruh ambil tindakan pula. Orang curi hak sebenar tu kena pada Tuhan. Tuhan suruh kerak tangan pula hamba. Tak zalim pada hamba. Mana akal fikiran? Ni. Tetapi dengan sebab huraya. Manusia kita ni kalau dia kain putih di awal, apabila taknya warna gapo, dia lekat situ dah. Dia tak pergi dah. Sebab tu kita sebagai umat Islam belum daripada nak orang tak warna tadi tu cari molek dulu. Tengok molek dulu ilmu pengetahuan. Jangan gaduh. Jangan gaduh di sini mana? Jangan terima selalu, bahkan mikir dulu.
Tapi kita kena tanya lagu mana? Kena tanya kata, isi jangan kita pakai, tengok dia tuai. Ya salah tu. Sebenarnya, tuai tu kita kena tilik juga. Tetapi kena tengok pada isi tu, sebab hak tu inti. Sebab hak tu inti. Gana boleh kecek lagu ni kerana ada sebab. Supaya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kata gapo ke dia? Syairun majnun. Pengsyair lagi gila. Itu panggil nama yang musuh Tuhan tu tak pada Nabi. Maka apabila orang dengar syairun majnun, orang pengsyair tapi gila, pia nak masuk dekat Nabi. Tak ada pia nak masuk dekat Nabi. Sebab lekat di nama tu kita tak saya terima dah. Padahal minyak tu. Tetapi kenapa sahabat ramai-ramai tadi itu boleh beriman dengan Nabi? Kok mana pula? Sebab sahabat tu yang kita tengok pada isi kandungan hak Nabi itu bawa datang. Tak ada duk iktimad, tak ada duk berpegang pada nama sahaja. Ni orang kita apabila sebut kata nama gini, tak sih, nama ni tak boleh. Bahaya, gitu lagi ni. Isi dia, dengar dulu. Adakah makul? Adakah menyalahi syarak? Adakah tak serupa dengan jalan ni hak Islam? Kalah mana? Cerak kedok dia kata lagu tu, kaya tak kata, kaya lagu mana? Tengok jadi jelas. Supaya kata kita ni tak terlari daripada mana? Tak terlari daripada dasar kita hak asal. Juga dalam masalah ni, kita nak girayat kata Allah Ta'ala ni semua dia buat belaka. Perbuatan Tuhan ni kita kena buat beza. Perbuatan Tuhan ni ada di zat dia dan Tuhan tak buat malaikat benda molek. Ini pegangnya kita molek sekali. Hak tu hak mula-mula sekali. Yang kedua, di Tuhan tu ada kejadian. Kena buat beza di antara hak ni af'alullah, hak ni khalqullah. Hak ni perbuatan Tuhan, hak ni kejadian Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan semua baik belaka. Tak ada tak molek. Itu kita kena tanya. Ada kejadian Tuhan? Ada. Faminkum mu'min wa minkum kafir. Ada di kalangan kamu orang beriman, ada di kalangan kamu orang tak beriman. Itu khalqullah, ini kejadian Tuhan. Ada orang saleh, ada orang taleh. Ini kejadian Tuhan, ini bukan perbuatan Tuhan. Kita tak nak buat beza di antara fa'ala dengan khalaqa. Fa'ala ni daripada Tuhan molek belaka. Kalau khalaqa ada molek ada tak molek. Hak apa Tuhan buat lagu tu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Tuhan itu cobakan kita. Kalau gitu nak riwayat kata perbuatan hamba kena pada diri perbuatan Tuhan pada hakikatnya gitu, salah. Bahkan perbuatan kita ni adalah perbuatan kita. Diri kita adalah diri kita. Cuma diri kita, perbuatan kita keluar tak daripada makhluk Tuhan? Tak. Kita ni tetap jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Situ hak kenanya. Kejahatan kita buat, kebaikan kita buat. Wak jahat boleh dosa, wak molek boleh pahala. Di situlah sebagai neraca timengi nak masuk syurga ke masuk neraka. Situ. Adapun di sisi mazhab wahdatil wujud, perbuatan hamba kena pada perbuatan Tuhan. Tahu apa hukum syariat ni? Hak ni kena ambil tindakan. Hak ni kena balas ganjaran. Apa kena ada syariat? Apa kena ada halal, ada haram? Sehingga semua tadi perbuatan Tuhan belaka. Di sini menunjuk kata mereka ini nak gapo ayatlah ni? Nak isqatus syariah, nak menjatuhkan syariat supaya tak sah beramal belaka. Ni terkadang kita tak faham tu. Kita duk faham kata, oh semua ni perbuatan Tuhan belaka, hak kita ni tak ada kali. Tu. Dia buat warok cara dia lagu tu. Hakikat sebenarnya nak menjatuhkan syariat Islam daripada kacamata orang yang beriman sehingga orang tak ada beramal apa-apa. Nak amal apa lagi? Moga halal apa Tuhan buat, haram apa Tuhan buat. Nah, menikah kahwin apa Tuhan, zina apa Tuhan, hak tu lah. Apa dah gapo? Ini perkara yang kita sebagai orang Islam kena faham jadi benar-benar sini. Tak faham sinilah kita jadi gelecah dan gelicir tu baik tu. Inilah
hakikatnya orang panggil apa nama? Orang panggil kata mazhab wahdatil wujud, yang wajib kita itu menjauhkan diri daripadanya. Bukan makam tinggi dak ni. Orang panggil kata gapo ni? Perasa saja. Perasa kita ni berasa kata lebih, berasa kata molek, berasa kata atas. Sebenarnya sif, tak ada apa perkara. Sebenarnya tak ada gapo sekarang. Ni benda yang kita kena tahu dengan cara sebenarnya supaya kata kita ni tak jadi termakan dengan cara mikir ni. Terutama amo nak seru kepada orang hak tak belajar agama. Maaflah dah sebut sini. Orang hak pecang di kalangan orang Islam kita hak tak belajar agama daripada asal. Terkadang duk makan dengan pendapat lah ni. Banyak orang Islam kita berpecang itu asal nak mengaji agama, mana puluh lebih sikit tu ke? Mana puluh asal nak mengaji agama. Git jumpa tok guru pesen ni, habis. Cari guru hak mengajar tafsir tu. Cari guru hak syarah hadis tu. Hak tu hak kita nak mengaji sungguhnya. Tak ada jalan ni kita nak berjaya kalau tak gantung pada Quran, pada hadis, tak ada. Dicari tok guru mengajar tafsir, mengajar syarah hadis, mengajar syarah fiqh, lagu tu. Dan cara-cara kita nak mengaji bab akhlak, budi pekerti, kitab-kitab hak muktabar di kitab salaf, daripada kitab salaf, insya-Allah majlis kita akan syarah akhlak orang salafus salih ni yang mengajar anak cucu dia orang Islam setara mana, lagu mana. Supaya kata kita tak terlari daripada maqamil ihsan. Cara kita nak letakkan diri kita ni jadi budi pekerti molek sebagaimana Islam nak ni, kena ada. Kalau tidak, nya boleh demo habis, boleh-bolehnya bawa kita tak kena jalan. Kita duk faham kata, tu Islam dah. Patu gak dengar Quran wasa tawa, dengar hadis wasa tawa, dengar pendapat ulama muktabar wasa tak jelira mana. Ni jadi membawa ada kata kita ni lah supaya dok kata jadi kodok punuh lah kita ni. Ni perkara yang kita kena jaga jadi molek, jagakan diri kita supaya kata kita ni tak terlari daripada jalan ni hak benar. Insya-Allah masa apa telah sampai, iaitu 9.30 biiznillah taala kita akan sama pula lah mengaji kita ni tentang sejarah ringkas terhadap sejarah ilmi tasawuf pada hisah yang lagi akan datang lah biiznillahi ta'ala, iaitu kita akan ikuti bersama dengan kitab hak-hak ni jugalah, apa yang kita nak kupas gi lagu mana supaya kata kita itu tak terlari daripada jalan ni hak ulama kita duk tolong jagakan kita daripada pahaman yang salah ini. Malam ini kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan mengampunkan dosa kita dan akadnya darajat kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam syurga sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni semadah ni lah.